أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala agar Allah akan sentiasa membantu kita untuk kita berusaha menguasai bahasa Al-Quran ni. Kalau nampaknya sekarang ni dari segi kedatangan pun tidak begitu menggalakkan, kita minta Allah akan buka jalan supaya kita nanti dipermudahkan, mudahkan usaha kita ini. Dan sebenarnya ini berlaku juga dalam perancangan Allah, maknanya apa yang berlaku tu kita tidak semestinya melihat dia sesuatu yang tidak baik, kerana mungkin Allah nak uji kita, Allah nak uji kita dengan keadaan sekarang. Allah nak tengok kita ni nanti satu hari give up ke tidak, sebagai contoh. Itu sebenarnya ujian, tapi kalau kita melihat dia sebagai satu yang positif, ini adalah ujian tu. Allah kata innallaha ma'as sabirin dalam ayat 153 surah Al-Baqarah tu, dan 154 Allah juga di hujung tu Allah sambungnya wabashiril sabirin, yang maknanya bagilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tadi Allah kata Allah sentiasa bersama orang yang sabar, dan Allah kata kalau seorang tu bersabar, Allah bersama dia. Bukan itu saja, nanti ada berita gembira pula untuk orang yang sabar. Yang ni yang satu ujian daripada Allah, sebab Allah ni dia dia tidak macam kita manusia, Manusia ni kalau nak bagi manusia puas hati, kita sediakan barangan, ganjaran yang cepat supaya kawan kita tu happy, kan, tak, Allah tak macam. Allah, cara Allah nak memberi kegembiraan, kejayaan tu dengan ujian, dengan syarat ujian tu mesti bertujuan untuk dia, untuk mencari keredaan dia lah. So kita belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan utama ialah untuk mendekati Allah. Itu tujuan utama. Yang lain tu secondary lah. Maknanya bila kita dah pandai tu, kita kongsi dengan orang, mengajar, itu secondary. Tapi dengan syarat yang pertama tu mesti lillah, dengan tujuan mencari keredaan Allah, barulah dia qualify. Kalau yang tu tak qualify, tak boleh. Mengajarlah kita banyak mana orang pun, kan, tetapi bukan untuk Allah, tak terima juga oleh Allah. Itu yang kita kena faham. Pakej perlakuan dalam Islam ni, dia pakej tu kena complete. Kalau dia tak complete, dia pincang. Pincang orang awal pun nampak hebat. Contohnya kadang kita buat program, ramai orang datang, kan, kita ingat hebat. Tak semestinya. Utamanya kalau program-program Al-Quran dan program agama. Maknanya kalau ramai itu something is wrong. Mana ukuran yang kacamata Al-Quran dan kacamata manusia ni tidak semestinya sama. So ramai orang yang ambil bahagian tidak semestinya terbaik. Sebab yang nak dapatkan yang terbaik itu kena usaha. Dan ramai orang tak nak usaha, dia nak santai saja, kan. Jadi kalau program ramai sebab santai, dia bukan yang terbaik. Yang terbaik ialah kita gunakan akal fikiran kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah, mengaitkan dengan kehidupan kita, kan. Fahami dia, kongsikan dia, ayat tu yang lebih baik. Tapi mungkin budaya kita ni tak biasa, jadi kita
memilih shortcut, ya, jalan shortcut. Okey, untuk hari ini kita mungkin kita memperkenalkan saja, ya, sebab peserta tak ramai ni, kita memperkenalkan sambungan daripada senarai jenis-jenis kalimah. Kita masih lagi dalam modul kedua, iaitu jenis-jenis kalimah ismun. Ya. Jenis kalimah ismun, kita telah pun selesai yang jenis kalimah yang ketiga yang dipanggilkan kata nama penunjuk, ataupun petunjuk atau menunjuk. Ya. So, hari ini kita memperkenalkan kumpulan yang keempat pula, yang kita panggilkan kata angka ataupun nombor, yang bersabitkan dengan nombor. Nah, kadang-kadang kita juga digunakan dalam konteks bilangan. Ya, bilangan itu yang keempat. Ya, ini kita buat pendedahan saja sebab ya, ramai lagi rakan-rakan kita tak ada ni. Minggu depan mungkin kita kena ulang kaji lah kepada rakan-rakan lain yang dapat menyediakan masa untuk perbincangan dalam kelas ni. Ya. Hari ini kita perkenalkan saja. So, 4 kata angka ataupun nombor. Ya. Kita terus pergi pada slide dia. Bermula di sini rasanya. Ya. Share kat share screen. Okey. Saya boleh beritahu, ya. Okey, tak share screen. Saya share ke screen sekarang. Okey. Tadi pun patutnya dah kena share screen. Okey, ya. Hari ini kita memperkenalkan satu tajuk baru yang sepatutnya kita dah kenal. Tapi kalau tanya saya, hampir 90% lah. Saya punya ukuran lalu 90% je orang kita, ya. Orang kita, orang Melayu Islam ni, ya. Kalau hal Al-Quran 90% lah saya boleh confidently orang kata. Sekurang 90% tak tahu apa benda, apa ini nombor dalam Al-Quran, ya. Itu yang kita nak kongsikan ni, iaitu yang sebelum ni masih lagi isyarah, ya. Okay, so dia bermula di sinilah. Ya, so yang tajuk yang keempat kita panggil dalam bahasa Melayu tadi apa? Yang kita tunjuk ke dalam senarai tadi, kalau saya imbas kembali supaya kita tahu di mana perkongsian kita berkaitan dengan senarai ni. Tadi sebab kita tak kongsi skrin tadi, ya. So kita bagi yang empat ni, kita panggilkan kata angka ataupun nombor. Jadi Arab dia kata yang tu apa dia? Isim adadun. Isim adadun. Dia tadi dia bermula di sinilah, ya. Adadun. Jawi dia ain dal dengan dal. Adadun. Kalau kita nak sebut adun pun boleh, ya. Bila ada dua huruf yang bersebelahan tu, kita boleh satukan dia menjadi satu huruf. Bila kita satukan tu, dia akan mengambil tasydid. Ya. Kita boleh sebut dia adadun ataupun adun. Itu Arab. Ya, ini kita tuliskan rumi dia macam ni lah. Yang apostrofi ni maknanya ain lah ni. Ya, sebab ain rumi tak ada. So kita gunakan apostrofi sebagai ain, ya. Nama wakilnya ain yang apa? Yang jawi itu. Lepas tu A ni ialah baris atas kepada ain. Jadi dal, D ialah dal. Dal A yang pertama tu di sini ialah baris atas pada dal. Itu cara kita sebab, ya, itu yang boleh kita gunakan rumi dalam bentuk tu, ya. Jadi adadun adalah isim adadun ataupun kita panggil adad pun bolehlah. Bila kita wakafkan, ya, dia jadi adad. Menggunakan peraturan yang berbagai dan bentuk berubah mengikut jantina dan i'rab. Ya, jadi kita boleh pecahkan topik isim adadun ni kepada 4 kumpulan. Ya. Pertama, kumpulan nombor. Nombor ataupun angka 1, 2, 3, kan? 9, 100. Itu dipanggilkan nombor saja. Ya.
bahasa Inggeris dia guna itu, yang kategori itu dipanggilkan cardinal. Numbers are cardinal. Dia tapi Melayu guna cardinal juga, ditukar kasih kepada K, itu je. Ya. So dalam arak dia yang ni dipanggilkan apa? Dadul asasi. Ya, asasi, asas. Yang paling asas lah. Melayu pun cakap asas pun ya. Jadi itu dipanggilkan kumpulan yang pertama dalam topik isim adat. Ya. Yang kedua dipanggilkan ordinal. Ini dah asalnya bahasa Inggeris ya, tapi Melayu pun dah gunakan ordinal juga, menerima konsep ordinal tu di dalam Melayu. Dia pun gunakan ordinal. So apa bezanya ordinal dan cardinal? Cardinal ni ialah satu, dua, tiga, satu kerusi, dua kerusi, ya, kan? Dan sebagainya. Empat rumah, itu cardinal. Tetapi ini nombor turutan, iaitu nombor satu, nombor dua, nombor tiga, itu dipanggilkan apa? Ordinal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tu ya. Dia bukan nombor, dia turutan. Nombor dua, kedua ialah lepas yang pertama. Ketiga ialah selepas yang kedua. Ke-10 ialah lepas ke-9. Itu dan kita pun juga menggunakan kalimah yang kita panggil tertib. Kan? So nama ni dipanggilkan at-tartibi, daripada perkataan tertib. Oh, okey. Dia kata senang je nak mengingat. Tadi asas. Kan? Yang kedua tertib. Tertib apa? Nombor buat nombor satu dulu, lepas tu baru ikut nombor dua. Nombor tiga ya. Kita rukun sembahyang. Kan? Ada 13. Termasuklah tertib. Kan? Kenapa? Sebab kita kena ikut. Buat nombor satu dulu. Berdiri tegak. Tiba-tiba turun Fatihah tak boleh. Walaupun dia rukun. Tapi kena tertib. Buat nombor satu dulu tertib. Ya, apa tu? Niat. Ya. Biasanya diri dengan niat tu kita buat sekali lah. Dengan takbiratul ihram. Kan? Lepas tu nombor 4 baca Fatihah. Itu tertib namanya. So daripada perkataan tertib tu dia gunakan konsep dia at-tartibi. Jadi kalau konsep sepenuhnya dipanggil al-adadut tartibi. Yang atas tadi al-adadul asasi. Itu cara lah. Ya. Bila kita besok berlatih menerangkan, kita akan lebih familiar lah. Untuk permulaan ni kita dengar dululah ya. Sebab kelas ni memang kita buat untuk apa ni, banyakkan latihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni akan berlatih lepas pada ini, dan tuan-tuan akan cuba gunakan slide ni untuk menerangkan pula ya, itu sebagai latihan. Sebab kalau mendengar saja saya tak yakin ya kefahaman dan kemahiran itu akan dicapai. Okey, yang ketiga apa pula? Kadang-kadang kita ke 1/4, 1/2 kan ya, separuh, 1/8, 1/10. Itu pun masih lagi dalam kumpulan adadun. Isim adad. Ya. Dan Melayu dipanggil apa? Pecahan. Bahasa Inggeris fractional, fraction kan ya? Fraction. Terus pecahan, sebab Arab dia pun kasaro maknanya pecah. Daripada perkataan kasaro ya. Kaf bari atas, sim bari atas, ro bari atas, kasaro, bentuk kata dasar tu maknanya pecah. Jamak taksir daripada kasaro juga. Dia tak susun ikut macam jamak salin tu, dia tak pecah. Dia punya susunan 3 huruf akar yang pertama dia original dia, dalam bentuk jamak dia masih lagi tersusun, dan dia dalam keadaan selamat, tak pecah, tu dia makan jamak salim. Tetapi bila jamak taksir, dia dah tak ada lagi ikut aturan yang asal tu ya. Huruf yang pertama kadang-kadang ada penambah huruf yang kedua pula lepas pada dia. Ya kan? Sepatutnya huruf kedua tak. Dia ada masuk huruf lain dan sebagainya. Lepas tu ada lagi penambahan yang lain. Itu dia main jamak taksir daripada kasaro juga. So dalam konteks isim adat, bila nak gunanya dalam konsep pecahan, digunakan al-kasru. Al-kasru. Dadul kasru. Itu kalau kita nak masukkan
adat tadi ya, sebagai nombor pecahan ya, adadul kasru. Dan yang keempat ialah yang macam mana untuk kita nak mengenal nanti lah, selain daripada yang tiga ni, kalau kita dah kenal yang tiga ni, apa saja yang bersangkut paut dengan bilangan, yang tu dimasukkan dalam yang keempat. Yang keempat ni dia luas ya. Nama sebenar bahasa Melayu ni kita pun sebenarnya tak tak ada yang betul-betul pasti ya. Di sini kita yang yang sebaik mungkin kita memahami kumpulan dalam bahasa dia sifat pembahagian. Ya, mungkin pembahagian ni pun sebenarnya bukan tepat. Saya masih lagi nak mencari apakah yang paling senang dalam bahasa Melayu untuk apa menerangkan, dipanggilkan as-sifatud tau'iziyah. Ya. Nah, itu dalam Arab dia. Kita lebih mengenalnya apabila kita contoh nanti. Ya. Sekarang ni konsep ini masih lagi kata tu tak sejelas yang tiga lah. Nombor kita mungkin kita akan apa boleh kenal dia 1, 2, 3, 100, 1000 angka. Yang turutan lah lebih jelas, nombor 1, nombor 2, kedua, ketiga, ke 100 dan juga pecahan pun kita jelas. So maknanya apa selain pada ni kalau ada dalam Quran menggunakan aspek bilangan, itu masuk yang keempat tu. Ya. Okey. Kita mulakan dengan yang paling asas, al-asasi ialah membilang lah. Ya. Membilang 1 hingga 10. Ini saya pinjam pada internet ya. Kalau nak tulis ni pun boleh tapi makan masa lah ya. Tapi sini dia pun dah ada, kita pinjam saja ya. Pinjam ni saya rasa dia ada letak gitu dengan ihsan tu. Ada ihsan ya. Mana kita gunakan bahan orang lah bila kata dengan ihsan tu ya. Jadi dia pun dapat pahala juga ya, bantu kita. Ya, bermula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. Belah atas tu nombor Arab, yang ni belah bawah dia nombor Rumi. Ya, Rumi ya. Okey, so bila kita katakan 1 ya, nombor 1 kita sebut dia apa? Wahidun. Ya, kena ikutnya wahidun. Ya. Tengok dal tu walaupun tak jelas, dia sebenarnya dhammatain. Yang maknanya default kata nama sentiasa apa ni marfu'. Dia akan apa? Baris depan. Bukannya baris bawah ataupun baris atas. Ya, so dia mesti wahidun. Ya. Kalau dia boleh bawah tu ada kontak dia. Katakanlah dalam Quran ada, kita akan jumpa nanti wahidin. Kalau wahidin tak ada sebab dia. Tapi untuk pembuka cerita dia akan mengambil marfu'. Kita dah belajar pun bahagian pertama dulu kan. Default kepada kata isim mesti marfu'. Maknanya ditandakan dengan baris dhammah. Ya. So dia wahidun. Okey, yang kedua ialah isnani. Ya. Okey, ini apa ni walaupun saya pinjam tapi penulisannya masih lagi penulisan lama ya. Dia tak mengikut apa ni Rustam Osmani sepenuhnya. Sebab apa? Kalau dia tulis bermula dengan alif tu, alif baris bawah ya. Kalau Rustam Osmani alif tak boleh balik dan tidak boleh dibunyikan. So maknanya kalau nak membunyikan dia mesti hamzah qata'. So yang pertama tu sepatutnya hamzah qata' yang di bawah alif. Atas dia ada alif, di bawah tu ada huruf hamzah, lepas tu baru boleh dibariskan. Jadilah isnani. Ya. Saya tanya tu, kenapa Isnani tu nun dia tak ada domat, domat macam dia sebagai Ya. Ingat tak kita belajar dulu dalam apa? Dalam i'rab kata nama daripada 1 dia un, tapi bila nak jadi musanna tambah ani. Okey. Tu ni dia tambah dia tambah ani. Isnun asal dia. Jadi bila nak menduakan ditambah ani. Okey. Sebab dia marfu' ani. Kalau mansub atau majrur dia aini kan tak? Okey. Kalau kita rujuk balik apa yang kita belajar tu kita akan faham lah. Okey. So dia dalam bentuk marfu' tu. Ani. Okey. Ya.
Okey, jadi musanna, ingat kita mufrad, musanna, jamak dulu. Contohnya apa? Dulu kita ambil apa contoh? Muslimun. Muslimun, muslimani, muslimuna. Kan? Itu apabila dia menjadi musanna, dia tambah imbuhan ani. So bila ani huruf terakhir sebelum alif tu mesti mengambil dari atas lah. Muslimun seorang dia tak ada ani, dia domah. Tapi bila dia menjadi musanna ada ani, domatan tadi kena tukar kepada fathah juga. Muslimani. Jadi asalnya itu isnun kan? Isnun. Isnun. Saya ada isnun. Kalau tapi tak ada kalimah isnun ya sebab dia dua. Jadi dia gunakan isnani. Okey. Dan bila nak ya, nanti kita akan satu keunikan bahasa Arab, nombor Arab ni, satu dan dua ni dia macam ada peraturan dia sendiri. Lepas tu peraturan akan bermula daripada tiga ke atas. Tiga ke atas tu dia akan ada satu pattern. Tapi satu dan dua ni dia pelik-pelik macam ni kan ya. Wahidun. Kan? Isna ni bukan berbeza dengan tiga. Tiga dia salah satu. Nampak? 3, 4, 5 semua dah menggunakan ta marbutah. Kan? Jadi maknanya the origin apa ni nombor bilang ni dia mengambil apa muannas. Salah satu ya. Apa dan tetapi satu dan dua dia tak. Dia muzakkar. Wahidun bukannya ya. Wahidatun. Ya, pelik ya. Tapi bila dia menggunakan, nanti kita akan masuk ke dalam bilangan, bila dia membilang, ya, sebenarnya semua ni untuk bilangan yang muzakkar. Jadi salah satu digunakan sebagai muannats, nombor tu. Tapi benda yang dibilang tu sebenarnya muzakkar. Katakanlah tiga kitab. Kitab muzakkar sebab nak membilang muzakkar tu, nombor yang nak membilang tu dia muannats. Salah satu kutubun. Macam tu. Ya. So mana sebab tu dia guna wahidun ni muzakkar sebab wahidun pun ada muannats. Wahidatun itu muannats dia. Kan? Isnani ialah muzakkar. Ya, kalau kalau muannats dia apa? Isnatani. Kan? Kalau muannats dia ada ta sebab dia dulu kita ambil contoh muslimun tak ada ta. Jadi muslimani. Kalau perempuan muslimatun. Dia ada ta marbutah jadi dia muslimatani. Jadi yang ni dia akan jadi isnatani. Maknanya kalau dia punya mufrad isnatun lah tu. Isnatun jadi isnatani. Muannas kan ya. So nombor dia tu tetapi yang dibilang tu ialah muzakkar. Ini semua yang dibilang tu muzakkar. Jadi nombor 4 pun jadi muannas juga. Arba'atun. Dan dia mesti marfu'. Dia default. Dia khamsatun. Sittatun. Kan? Sab'atun. Samaniyatun 8. Tis'atun 9. Asyaratun 10. Okey, cuba Audi bacakan dia ya, membaca saja. Maknanya nombor satu wahidun. Macam itulah. Nombor 2 isnani dan seterusnya lah. Senangnya hari ni tak ramai orang. Kita memperkenalkan je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca nombor ini adalah isim anadun. Okey. Nombor satu ialah wahidun. Dua, isnani. Tiga, salah satu. Empat, arba'atun. Lima, khamsatun. Enam, sittatun. Tujuh, sab'atun. Lapan, samaniyatun. Sembilan, tis'atun. Bukannya
10. Join kelas pada sana. Sana. Masyaratun. Okey, cuba terangkan sikit apa yang kita nampak daripada pattern dia. Okey. Yang saya nampak, Ustaz, pertamanya untuk nombor 1 iaitu Wahidun. Ya, Dia tak ada tawar butah di ujung dia. ya. Jadi dia bersifat muzakkar. Muzakkar. Nombor tu sifat dia muzakkar. Itu sifat dia Okey. muzakkar. Lepas tu nombor 2, Isna ni pun dia ada tawar butah. Jadi bersifat muzakkar. Dan Ada tanda-tanda muannas lah ya. tanda-tanda Dia muannas. kalau muannas dia bukan tambah butoh lah ya. Tanda muannas. Tetapi bila kita lihat untuk angka 3 ke atas, 10 dalam contoh ni, di ujung tiap-tiap kalimah ada tanda butah. Jadi difahamkan tanda butah ni adalah tanda muannas. Jadi nombor tu bersifat muannas. Okey. Selain pada tu apa lagi? I'rab pula. I'rab tu Apa tu, semua nombor ni mengambil i'rab yang marfu'. Jadi huruf terakhir tu mesti berbaris dhamma. ya. Melainkan nombor dua lah. Nombor 2 tak adalah nampak marfu' dia dengan dhammah ya. Sebab memang bentuk musanna dia tambah ani untuk menunjukkan dia i'rab yang marfu'. So bermakna default dia ialah marfu'. Ya, melainkan kalau ada kes dia perlu mengambil i'rab mansub dan majrur, itu ada sebabnya lah. Ya, tapi kalau sebagai nombor saja dia akan bermula dengan marfu' dan muannas daripada 3 ke atas. Melainkan 1 dan 2. So bermakna kita akan lihat nanti 1 dan 2 biasanya dia berbeza daripada 3 ke atas. Termasuklah bila kita masuk kumpulan nanti 11 hingga 20. Jadi 11 dengan 12 tu dia ada pattern dia sendiri. 11 dan 20. Tapi 13 ke atas dia ada pattern yang bersama dengan nombor-nombor lain sehinggalah nombor ke 19 ya. Ini sekarang ni kita mula yang paling basic sekali lah, iaitu 1 hingga 10. Okey. Okey, sekarang kita sambung dengan seterusnya 11 hingga 20 lah. Yang ni dia sampai 20 ya. Ni pun pinjam juga daripada internet, sebab tu tak berapa clear tu ya, tapi rasa boleh nampak kan. Ya, kalau betul-betul tak boleh nampak nanti kita buat baru ya. Untuk permulaan kita nak jimat masa, pinjam sajalah ya. Iaitu 11, 12 ni daripada kanan ke kiri ya. Ini dia nombor Arab lah. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. So default dia masih lagi dalam bentuk muzakkar ya. Muzakkar maknanya untuk membilang sesuatu yang muzakkar lah. Okey. So kita akan lihat dia ada dia ada dua digit kita panggil ya. Sebab 10 ke 20 dia ada 2 digit lah ya. Ada digit bilangan kita panggilkan ahada tu ya, itu digit bilangan. Lepas tu yang kedua tu digit puluhan dia. Jadi kalau 11 ialah 10 campur 1 kan ya. Jadi 1 tu disebutkan dulu, iaitu 1 10. Ahada asyara. Ahada asyara ya. So tengok bila dia bukan asyarota, dia asyara, tak ada ta mabutah. Jadi dia asyara ni gender dia ialah muzakkar lah. Ya, muzakkar sebab dia nak membilang benda yang muzakkar. Dia gunakan asyara. Ya. Kalau nak membilangkan benda yang muannas, dia akan tukar ni muannas. Asyarota
sayyarata sebagai contohlah ya. Kereta muannas dia akan gunakan ahada asyarata sayyarata sebab dia muannas. Kalau benda yang muzakkar dia gunakan asyara. Ya, itu digit puluhan dia. Ya. Tetapi digit unit dia sekali lagi 1 dan 2 dia menggunakan style dia sendiri. Tengok ya, sini ahada asyara. Bermakna ini ahada ni muzakkar. Ya. Ahada muannas dia apa? Tadi kita tak sebut ahada ya. Sebenarnya ya, wahidun ni dia ada satu lagi. Ahada. Cara nak membilang satu ada 2 cara. Muzakkar ya. Ahada dengan wahidun. So persoalannya ialah wahidun muannas dia senangnya tambah ta mabutah. Wahidatun. Ahada apa agaknya? Ini kena tanya ustaz, dia tahulah. Ustaz Saiful, muannas kepada ahada. Muannas kepada Ahada. Dia satu ni ada satu wahidun, kadang-kadang digunakan ahada untuk muzakkar. Kalau wahidun, muannas dia wahidatun. Dia tambah ta mabutah. Kalau ahada, hadatan. eh? Hadatan. Tak ada. Ihdatan. Wah, Ikhda. 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 Ya, tak ada kat sini ya. Sebab apa tak ada kat sini, saya nak bagi itu sebagai homework sebenarnya. Tapi tak apalah, saya bagi clue ya. Okey, so bermakna ini muzakkar. Jumpa ahada ni ialah muzakkar. Kalau muannas dia ikhda. Macam ni je ialah hamzah qata bawah-bawah lah ya. Ha tu mati, daripada atas lepas tu dia ada alif maksurah. Dalam Quran banyak. Ihdahuma. Ya, contohnya. Itu menunjukkan dia menggunakan bilangan yang muannas. Okey. Begitu juga isna ya. Isna asyara dua-dua muannas. Yang ni dua-dua muannas. Dua-dua muzakkar. Ni dia untuk 11 dan 12. Ya. Tetapi bila 13 ke atas, nampak tak? Nombor unit tadi dah muannas. Dia terbalik. Berlawanan. Asyara masih lagi muzakkar. Puluhan tadi. Tetapi unit, ya, digit unit tu dah jadi muannas. Macam juga yang ni tadi, nampak? 3 ke atas dia muannas. Ya. Jadi di sini pun 3 ke atas dia pun muannas lah. Jadi bukannya salasa asyara. Ya, sedangkan sini dua-dua muzakkar kan. Ahada asyara muzakkar 12 muzakkar. Okey. Tapi sebelum saya pergi 13 tu, 12 tu kena beri perhatian ya. Apabila isnani itu, bila dia ada nun baris bawah tadi a ni, dalam membentuk 12 ya, apa-apa saja kalimah membabitkan 2, dia nun baris bawah dia akan digugurkan. Ditinggal alif saja. Jadi isna asyara. Bukannya isnani asyara. Patutnya tadi isnani kan? Ada nun tu. Nun tu digugurkan untuk nombor 2. Ya. In fact, dalam kita konsep yang sama digunakan dalam membentuk idhafah. Dalam pembentukan idhafah yang kita belajar modul ke 3 bahagian 2, ya. Yang nombor pertama ni kita kata dia mudhaf. Yang kedua ni mudhafu ilaih kan. So kalau mudhaf tu mengambil kalimah musanna yang ada ni tadi ataupun aini, ni non tu akan gugur. Kita akan nampak itu pattern dia nanti. So ini satu bukti dia lah. Bukannya isnani asyara, tapi isna asyara. Begitu kalau muannas nanti bukannya isnatani asyara, tapi isnata asyara. Non tu digugurkan. So dia satunya 2 ni kena beri perhatian sikit ya. 13 kata tu dah senang sikit. Ya, sebab
Dia balik kepada salah satu, dia tadi apa, salah satu. Apabila dia dalam bentuk rangkaian ni seolah-olah dia macam idhofah. Ya, dia mengambil pertalian idhofah. Ingat idhofah lagi tak? Kalimah yang pertama tu akan gugur tanwin. Salah satu akan jadi salah satu. So yang sini bukan stun ni, salah satu. Dia tak boleh mengambil tanwin dah. Baitullahi, bukannya baitun. Kan? Sebab dia gugur, sebab dia idhofah. Dia mudhaf, dia kena gugur tanwin. Kalimah pertama, idhofah tak boleh mengambil alif lam ta'rifah, tak boleh mengambil tanwin. Kalau original dia bertanwin, dia akan gugur tanwin lah. Jadi, salah satu jadi salah satu. Asyara. Itu 13. Jadi, Arab dia bilang nombor tu dulu. 3 tu dulu, lepas tu baru 10. Maknanya, 13 tu ialah 3 campur 10. Macam tu lah. 3 campur 10 kan. Macam Melayu apa? 13. Masih lagi sama ya. Kita 3 dulu. Kita sebut 13 kan ya. 13. Tapi kita tak sebut 10 ya. Kita sebut belas. 13 ya. Tapi masih kita mulakan dengan unik je lah. 3, 14, 15. Samalah konsep dia tu. Kita sebut 3 dulu. Salah satu. Lepas tu asyara. Jadi 3 campur 10. Jadi 13. Isna ialah 2 campur 10 asyara. Jadi 2 campur 10 12. Okey. So 14 tadi dalam 1 hingga 10 4 apa dia ingat tak? Arba'atun. Jadi bila 14 4 campur 10 lah. Jadi arba'atun campur dengan asyara jadi apa? Gugur kata nuinda, arba'atun tadi jadi arba'atu. Arba'atu asyara. Okey. 15, 5 apa dia? Khamsatun. Ya, dia samalah tadi. Nombor 5, khamsatun. Ya, nak jadikan 15 campur je. Apa ni? 10. 10 dia mengambil bentuk muzakkar ya. Jadi asyara. Jadi khamsatu asyara. Kan? Khamsatu asyara. Ya, nanti kalau ada masa saya gantilah ni. Saya pun tak puas hati sebenarnya. Macam tak terang sangat kan. Dia punya baris tu pun tak pun nampak. Biasanya saya nak buat kerja tu nak buat lebih baik ya. Tapi itu sementara je lah. Ya. Okey, 16 apa dia? Sittatu asyara. Sittatu asyara. Kalau 6 saja? Sittatun. 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 Sittatun jadi sittatu asyara. Okey. 7 apa dia? Sab'ah. Sab'atun. 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 Ingat ya, dia muannas ya. Bermula default dia muannas bilangan. Jadi sab'atu asyara. Sab'atu asyara. Tak mabutah digugurkan tanwin dia. Tun jadi tu. Sab'atu sebab dia terikat dengan pertalian idhofah ya. Atau apa. Tapi dia bukan idhofah dalam konteks ni. Dia cuma bentuk tu saja. Ya, sebab apa? Kalau idhofah dia tak boleh asyara. Dia kena asyari. Dia kena baris bawah kan. So dia mengambil sikit ciri apa? Ciri idhofah tapi dia sebenarnya bukannya idhofah. Ya. Dia apa? Kalimah yang pertama tu je mengambil ciri mudhaf. Ya, dia digugurkan tanwin. Okey, 8 apa dia? Sama niyatu asyara. Itu 18 lah, 8 saja. Sama niyatun. Sama niatun. So bila 6 jadi 18, sama niatun tadi tambahkan asyara jadilah gugur kata tanwin sama niatun. Jadilah sama niyatu asyara. Ya.
Thamaniyatu asyara. Okey. Okey, 9 apa dia? Bilan Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun ya. Mana kalau kita tengok daripada sini kita boleh tahulah. Ini tis'atu, mana yang 9 dia ialah tis'atun. Atun ya. Dan tambah ke 10 asyara jadilah tis'atu asyara. Cuba lihat daripada 13 sampai ke 19 ya. Bilangan unit dengan bilangan puluh dia berbeza gender, berlawan. Sini muannas, sini muzakkar. Muannas, muzakkar, muannas, muzakkar, muannas, muzakkar. Okey. So bermakna katakanlah yang dibilang tu besok muannas, jadi yang ini akan jadi apa? Asyarotah. Ya. Sebab apa yang dibilang tu muannas, dia jadi ta asyarotah. So yang ni akan lawan. Dia tak boleh salah satu, dia terkena salah su pula. Dia akan jadi muzakkar pula. Kan? Okay, so ini kita semua default kepada benda yang dibilang tu muzakkar, sebab tu dia ambil asyara. Jadi pembilang dia, unit tu kena lawan gender dia. Kalau asyara muzakkar, dia ambil muannas. Kalau asyarota muannas, dia ambil salasu. Muzakkar, dia lawan. Dia adat ni memang dia apa kata, dia versatile ya. Uh, dia fleksibel orang kata ya. Dia tak ada satu pattern yang kita boleh macam ni lah ya. Dia versatile ya. Pattern itu very flexible ya. Cuma kita nak mula mengenal dia, once kita dah mula mengenal tu, kita akan nampak lah pattern itu, dan bila kita baca Quran kita akan faham kenapa diguna macam ni dalam Quran. Ya. Okey, so itu sampai 19 tis'atun jadi tis'atu asyara. Okey. So 20 dah start nombor baru. Ya. Dia nombor baru iaitu dia panggil kan Aishruna. Aishru daripada asyara. Ya, bila nak menjamakkannya 20 dah kira, dia gunakan Aishruna. Dia tambah waw nun tu. 20. Tambah 10. Dia 10 tadi dia tambahkan lagi, dia gandakan jadi waw nun. Aisharuna, asyara jadi Aisharuna. Ya. Bermakna kalau 30 salah suna. Itu dia tambah waw nun je lah. Dia ingat nanti bila 20, 30, 40 ada kan? 3 tu bilangan tambah waw nun je. Dan seterusnya. Kalau 4 apa? Arba'una, khamsuna, dan seterusnya. Itulah ya. Dan itu kita akan jumpa kemudian, tapi kita start dengan basic dulu, yang tu 1 hingga 19 ya. Walaupun tu kita masukkan 20 sekali supaya kita nampak pattern dia nanti apabila 20, 30 dan sebagainya. Okey, so sekarang ni Audi cuba terangkan apa yang boleh kita faham daripada slide ini. Okey, ketiga. Ini adalah dia menunjukkan nombor untuk belas. Belasan, okey. Belasan hingga ke 20 ya. Dia termasuk 20 sekali sini. 11, daripada angka 11 hingga 20. Okey. 11 dalam bahasa Arab ialah ahada asyara. Dah jangan panjang terus ya. Ahada asyara. Ahada asyara. Okey, apa tu sifat apa tu nombor ni ialah muzakkar. Boleh lihat di situ Ciri-ciri ya. Ciri jantina. ciri jantina untuk nombor 11 ni dia muzakkar. Yang mana muzakkar? Yang ahada, iaitu dia punya
per digit tu. Digit, itu dipanggil unit digit. Unit digit dia. Yang asyara unit puluhan. Okey. Akhirnya ialah unit digit iaitu yang kelima pertama, dan asyara ialah unit Puluhan. puluhan. Asyara. Jadi akhirnya satu asyara 10, jadi 10 1 campur 10. 10 kali 1 ia 11. Untuk 12 pula disebut isna asyara. Itu isna tu daripada isnani iaitu 2, asyara 10. Jadi 10 campur 2, 12 lah. Nah, sebut 2 campur 10 ya. 2 campur 10. Sebab dia mulakan 2 dulu. 2 campur 10. Isna 2, asyara 10, 2 campur 10, 12. Ini pun sifat dia ialah muzakkar. Ciri jantina dia. Ciri jantina dia ialah muzakkar. Dua-dua muzakkar. Dua kalimah tu dia punya digit dan juga puluhan dia muzakkar. Jantina dia muzakkar. Ketiga Okey. dia muzakkar. Okey, untuk 13. 13 dia dibaca sebagai salah satu asyara. Salah satu. Salah satu asyara. Salah satu asyara. Okey. Jadi salah satu tu daripada salah satu 3. Jadi dia asyara 10. Jadi Nanti ya, nanti mungkin saya silap. Dia salah satu betul. Nah, dia baris atas. Nah, salah satu kan? Nah, ya, betul. Nah, dia ngambil maksud. Salah satu asyara betul. Dia tak apa jelas sebab tu. Saya kena tukar juga ni. Okey. Salah satu asyara. Okey. Salah satu tu daripada salah satu iaitu 3. Dia asal dia salah satu kalau 3, tapi bila membentuk belasan dia ambil salah satu. Jadi kalau ada berbentuk belas, maksudnya salah satu tu ialah angka digit dia. Syaru tu ialah belasan dia, untuk belas dia. Jadi panggil unit ya, unit digit dengan unit puluhan. Unit digit dan unit puluhan. Asyara tu adalah unit puluhan dia. Salah satu tu unit digit dia. Jadi 3 campur 10 asyara tu ialah menjadikan 13 lah. Jadi salah satu asyara. Dan di sini juga ciri-ciri jantinanya, salah satu tu ialah muannas. Sedangkan asyara muzakkar. So maknanya 13 kata dia lawan. Jadi berlawanan ya. Jadi dua kalimah tu dia ciri jantina dia berlawanan. Salah satu tu muannas, asyara adalah muzakkar. Begitu juga dengan angka 14, arba'ata asyara. Iaitu arba'ata daripada arba'atun iaitu 4, asyara 10. Jadi 4 campur 10, 14 lah. Arba'ata asyara. 15, khamsata asyara. Khamsata daripada khamsatun 5, asyara 10, jadi 15. 5 campur 10. Okey, 16, sittata asyara. Iaitu daripada sittatun 6, asyara 10, jadi 6 campur 10, 16. 17, sab'ata asyara. Sab'ata daripada sab'atun 7, asyara 10. Jadi tak dicampurkan, sab'ata asyara 7 campur 10 membawa pada 17. 18, samaniyata asyara. Iaitu daripada samaniyatun 8, asyara 10. Jadi samaniyata 8 campur 10 jadi 18. sabak. Nampak? Samaniyata asyara. Okey. Tis'ata asyara. Daripada tis'atun 19 untuk nilai digit dia. Dan apa tu asyara nilai puluhannya ialah 10. Jadi 9 campur 10 baru masuk 19. Okey, 20 disebut ishruna, ditambah waw nun. Asyara tambah waw nun dia mengambil bentuk ishruna. Jadi 10 yang asyara tu asal tu ditambah waw nun di hujung kalimah, dia akan berbentuk ishruna. Dia bermaksud 20. Okey ya. Okey, cuba terangkan apa-apa pattern-pattern ataupun
Ciri-ciri yang kita perlu perhatian, mengambil perhatian. Yang pertamanya adalah 11 dan 12 dia berbeza daripada 13 ke atas. Okey. Dia selalu ada undang-undang dia sendiri ya. Nombor 9 dan 12, bagaimana juga macam nombor 1 dan 2, dia ada uh, ciri-ciri atau pattern dia sendiri. Dan 13 ke atas, kita boleh lihat yang pattern umum je. Apa tu, kalimah pertama tu muannas, kalimah kedua ialah muzakkar. Jadi syarat objek yang dibilang tu ialah muzakkar. Ya, Kalau objek yang dibilang tu muannas, dia akan jadi berlawanan lah. ya. Jadinya So 11 dan 12 nama unik digit dengan unik huruf dia tak berlawanan ya. Dia tak berlawanan. Jantina 13 ke atas dia akan berlawanan sampai 19. Okey. Sekarang ni kita apa ni cuba imbas balik ya. Okey, saya tak tunjukkan slide dia. Cuba sekali 1 hingga 10 apa dia? 1 hingga 10. Satu ialah wahidun atau ahadah. Satu ialah wahidun ataupun ahadah. Dua isnani. Tiga salah satu. Ya. Empat arba'atun. Lima khamsatun. Enam sittatun. Tujuh sab'atun. Lapan samaniyatun. Sembilan tis'atun. 10 asyaratun. Syaratun. Okey, itu 1 hingga 10 ya. Sekarang ni cuba buat 11 sampai ke 20. Mula 11 sampai 19. Lepas tu tambah lagi untuk yang ke 20. Okey. Untuk 11 ahada asyara. Okey. 12 isna asyara. Okey. 13 salasata asyara. 14 arba'ata asyara. 15 khamsata asyara. 16 sittata asyara. 17 sab'ata asyara. 18 samaniyata asyara. 19 tis'ata asyara. 20 ishruna. Waw non tu menunjukkan apa tu dia marfu' lah tu. Menunjuk semua tu adalah dalam konteks marfu' ya. Jadi dia bermula dengan marfu'. Okey, cuba cerita sikit apa terjadi pada bila musanna 12 tadi. Okey, asalnya kalau kita lihat pada kalimah dalam nombor 2 isnan ni, asalnya ada huruf nun di hujung kalimah. Jadi kalau kita lihat untuk nombor 12 ni, apa tu, di kalimah pertama tu isnan itu, nun tu digugurkan tinggal isna, disebabkan oleh Ciri mudhaf ya. ciri Dia mudhaf. menggunakan ciri mudhaf walaupun pertalian ni bukannya idhafah, tetapi dia menggunakan ciri seolah-olah dia tu mudhaf kepada asyara tu. Jadi dia gugur nun ya. Semua musanna kalau dia mengambil peranan sebagai mudhaf dia akan gugur nun ni ya. Dia mengambil ciri-ciri mudhaf. Jadi nun tu akan digugurkan. Sebab dia tak ada tanwin ya. Jadi dia gugurkan nun. Kalau kalimah yang ada tanwin dia gugurkan tanwin. Contoh itu salah satu dia gugurkan tanwin tapi dia mengambil maksud salah sata. Salah sata asyara. Sebab dia original ada tanwin dia gugurkan tanwin. Macam isna ni tak ada tanwin kan? Seolah nun tu macam tanwin, dia gugurkan nun tu. So apa saja dalam musanna bila kita tengok sama ada ani ataupun aini nanti nun tu digugurkan lah. Okey, boleh nampak pattern ya. Dia pertama kali ni dia belum jelas lagi, dia baru nampak bela-bela sikit kan ya. Tapi kurang-kurangnya kita dah nampak dia punya
pattern dia tu. Pattern. Pattern mana yang pertama sekali ialah kita nak tahu 1 dan 2 ni dia tidak mengikut 3 ke atas. Ya, dia ada cara dia sendiri. Nanti dalam ayat pun kita akan tengok penggunaan dia pun berbeza juga. Okey. Dan default dia mestilah marfu', dan default dia juga mengambil muannas melainkan 1 dan 2. Ya, default dia mengambil muannas unit apa tu? Bilangan. Okey, baru sampai. Tadi saya ikut kejap lah. Lepas tu Ada apa? Ada mengikut ya? tinggal dengan Datuk on the team ni yang lain. Ya. Tu saya boleh buat lagi tadi. Oh. Baru dapat good news. The team dapat the Muslim World Rania Award. Ya. Jadi tu yang tadi dia call tu, dia kata Syarhan nak uruskan hal tu. Muslim apa? World Muslim World Rania Award. Rania apa dia? Tak pasti tu. Rania atau apa. Ya. Siapa bagi? First lady kita, isteri PM. I see. Tapi ni international dia kan. I see. Dia nominated, dia menang lah. Betul. I see. Waktu saya pasal doktor, nama hari tu pun ikut daripada bilangan angka Arab. Ahad, Isnin tu. Ya. Okay. So dia ada susun hingga tu juga lah. Ahad tu daripada Ahadun lah. Isnani tu Isnin daripada tu lah. Dan lepas tu apa, Selasa, salah satu. Yang ketiga, yang keempat hari, maknanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, sampailah hari ketujuh. Sabtu kan? Sabtu. So dia ada kena-mengena lah tu. Pensyarahan kita macam mana? Boleh? Bersedia? Belum? Belum, Ustaz. Hari ni kita buat ringan-ringan je dulu kan? Tu tadi tu. Yang mana nombor ni dululah 1 hingga 10 tu kan? Sekurang-kurangnya kita tahu bila sebut 1 apa dia? Wahidun. Wahid, lalu kita sebut wahid tu wahidun lah. Lepas tu isnani tu 2 lah. Ya. So 1 dan 2 dia tak macam 3 ke atas. Sebab 3 ke atas default dia muannas. Salah satu. Ya. Tapi 1 dan 2 dia mengambil muzakkar. Wahidun, isnani. Dan seterusnya sampailah 10 ansyaratun. Okey, ada apa soalan? Kita buat ringkas hari ni ya, sebab ramai yang tak ada ni. Okey. Nanti buat homework ya. Dia ada homework dia. Ini dia homework dia. Latihan kerja rumah ya. Setengah daripada maklumat tu tak ada dalam sini ya. Dia kena cari sendiri. Ya. Tuliskan nombor angka ini masih lagi dalam asasi tadi yang dipanggilkan kardinal ya. 1 hingga 20 mengikut jantina, muzakkar dan muannas. Belah kanan tu muzakkar, belah kiri muannas. Ini muzakkar ya. Nombor 1 ada muzakkar, ada muannas. Contoh pun dah diberi kat sini lah. Ya. Jadi dan sambung je lah 2 hingga 20. Macam contoh tadi muzakkar apa tu? 2 ialah isnani. Dan cari apa dia? Muannas dia. Yang ni muzakkar dia yang tadi dia bagi apa? Muannas kan? Salah satu. Jadi cari muzakkar dia lah. Kan? Muzakkar. Ya, kalau salah satu dia muzakkar dia salah sun sajalah. Segi doktor, dalam contoh dia Google lah. Kalau kata umum kan, kalau kita hukum tu akan Google kan. Kalau untuk apa? Kalau macam satu ialah muannas. Okey. Kalau untuk untuk muzakkar. Dulu ingat kita belajar. Kalau muzakkar nak tukar kepada muannas, tun jadi apa? Satun. Jadi kalau satun reverse ke lah. Satun ialah sun. Kalau latun, lun. Lun jadi latun kan untuk kemuannas.
Tambah butuh tu dia. Ta mabutah, kita reverse kan, apakah huruf sebelum ta mabutah tu? Okey. Kalau satun mana huruf sa kan? Jadi sun lah. Bila ke, Salasun. jadi sun. Arbaun. Gitu. Kalau atun jadi on lah. Okey. Ha, Okey, cuba kita tengok balik ya. Yang ni tadi, okey? Nah, okey tengok. Ya, ni syarahan ya. Ini semua 3 hingga 10 semua muannas. Dia ada ta mabutah semua tu kan? Kalau nak mencari apa ni muzakkar dia senangnya tengok sebelum huruf tun ta mabutah tu huruf sebelum tu huruf apa? Huruf sa. Sa. Jadi muzakkar dia sun. Ya. Jadi sini muzakkar dia salasun. Gugurkan ta mabutah, sunkan sa. Kalau sini sebelum tun ialah ain. Gugurkan ta mabutah, ini on kan. Jadi huruf yang sebelum ta mabutah tu dhammatain kan. Ustaz nombor 3 ni semua ada ta ni ya. 3 kata dia muannas. Yang ni dia muzakkar, 1 2 ni dia unik. Dia ada undang-undang dia sendiri. Tapi 3 kata ni undang-undang dia lah, dia bermula dengan bilangan unik ni dia muannas. Salah satu Dalam ejaan pun dia dah ikut. Dia dah ya, ikut apa tadi? Ustaz cakap. muannas. Ha. Ya, semua muannas dah. Ini ya, salah satu arbaatun asyur sampailah. Ini semua muannas. Ya. Ini muannas dia. Kemudian dia ada muzakkar dia. Jadi nak mencari muzakkar dia itu cara tadi. Kalau tun, lihat huruf sebelum dia apa. Kalau sa, buangkan tun tu, yang ni di domahkan, domatain. Jadi sun. Salah sun. Itu muzakkar dia. Kalau yang ni arbaatun, muzakkar dia arbaun. Oh, maksudnya yang tu dijadikan domah. Yang huruf terakhir tadi sebelum tun tu domahkan. Buangkan tun ni, baris domatain tu pindah ke dia belakang. Jadi arbaun. Macam ni try. Apa muzakkar dia? Khamsatun. Kat sana tak ada Ustaz? Mana? Dia tak keluarkan. Oh, kenapa tak keluar? Oh, sebab kita present, jadi dia nampak kat doktor punya PC, tapi dekat Oh, tak ada. Sana tak ada. jadi doktor keluar daripada presentation, boleh nampak lah. Oh, tapi kalau dalam COVID kan ada. Saya Oh, screen ni. tak ada. Oh. Ini screen kedua. Screen kedua. Okey. Tak faham. Dia kalau kita present, projector ni akan jadi screen kedua. Tapi dalam PC semua ada nampak. Oh, dalam PC tak nampak? Ni nampak. PC nampak. PC nampak, PC nampak. Nampak. Yang kata tak ada daripada? Yang dekat screen tu. Kesa tak nampak. Kalau kesa tu dia tak keluar sini, dia keluar dekat screen kita. Screen Kesa. Oh, kasih. Kesa. Okay. Oh, kesa itu tak nampak ya. So, maknanya kalau saya nak nampakkan, saya kena gunakan ni lah. Tak perasan pula ya. Kalau saya kotakkan nampak kan? Dekat dalam telefon masing-masing. Oh, tak nampak juga ya? Oh, I see. Tak apa, saya dah tengok ni. Tak boleh. In progress. Betul. Maksudnya kalau untuk muzakkar katakan salasun tu, dia punya objek yang kena muannas lah. Dia berlawanan ni ataupun macam tu. Untuk bilangan ini, objek dia apa? Berlawanan lah. Sebab ini default ni adalah untuk muzakkar kan? Pembilang tak? Yang dibilang. So, 3 kata dia akan gunakan muannas. Objek dia adalah muzakkar kan? Ya. Kalau objek dia muannas, kita guna muzakkar lah untuk bilangan, untuk angka dia. Ya. Jadi Ustaz, yang nombor 3 tu kalau salah satu ni adalah muannas. Salah satu muannas. Jadi kalau dia punya muzakkar dia adalah salah Gugurkan tun sebab muzakkar tak ada tun kan? Jadi salah sun. Salah sun. Yang huruf terakhir lepas kita gugurkan ta mabutah tu akan didomahkan. Arba'atun dia akan jadi arbaun. Arbaun. Khamsun. Sin. Sin tu domatain kan? Domah. Khamsun. Yang 6 akan jadi situn. So yang ujung sekali ta. Sebelum ta mabutah tu ialah ta kan?
Jadi dia didomahkanlah situn. Dia ada tasdid ni ya. Dia sitatun, Sittatun dari situn. gugurkan tambah mutah jadilah situn. Situn 7 sabun. Sab'un. Sabun. Maaf Ustaz, kalau isnani itu macam mana Ustaz? Kalau dia muannas. Okey, isnani ingat tak? Dia lepas nun tu ada ta ya, isnatani. Oh, okey, dapat. Jadi apa fungsi dia Ustaz? Dia nak bezakan Dia nak muannas dengan muzakkar ni. nanti kita akan tahu sebab dia nak membilang yang dibilang tu muzakkar muannas. Oh. Bila yang dibilang tu muzakkar dia kena gunakan sama ada muzakkar dan muannas juga. Sedetail tu Itu belum lagi. Belum. Itu selepas ni lah. Sekarang ni kita nak mengenal dulu ya nombor dia macam mana dulu. Dalam Ustaz yang sebut tu, yang cuma untuk yang nombor 1, 2 ni, dengan 11 ke 12 ni, makdud dia akan ikut adat dia Ustaz. Untuk makdud dia Mandut dia akan ikut adat dia. nanti kayak gitu kita akan dia ada undang-undang tu kita akan tengok ya. Undang-undang ni kita sekarang ni kita nak mengenal nombor dulu. Bila ada makdud dia kita tengok macam mana penggunaan adat ni. Ya. Okey. Okey ya. Ini untuk 1 hingga 10 lah ya. Lepas tu 11 hingga 12 tadi 11 hingga 12 sekali lagi 11 dan 12 dia undang-undang dia patutnya tak sama 13 ke atas. Contohnya macam ni akhada ialah muzakkar. Ya. Isna muzakkar dia gugurkan non tadi patut isnani asyara. Dia sini muzakkar, asyara pun muzakkar lah. Ya, dua-dua muzakkar. Tetapi 13 ke atas dia unit itu salah sata ya, dia ambil dari atas semua. Salah sata asyara. Asyara tu muzakkar. Salah sata ni ialah apa? Muannas. Dia terbalik. Gender dia terbalik. 13 kata gender dia terbalik. Asyara tu kira belas kan? Asyara kira 10 lah. Asyara mana 10 kan? Jadi 3 campur 10, 13 lah. Salah satu tu ialah 3 kan? Salah sata, 3. 3 asyara 10. 3 campur 10 jadi 13. Harap macam tu. Belas-belas dia ambil unit dia campurkan 10. 15 khamsata dalam bentuk muannas. Ya, unit puluhan dia muzakkar. Dia terbalik. Ya, khamsata asyara bukannya khamsa asyara. Dia khamsata asyara. Ya, unit digit dia dengan unit puluhan dia berlawanan. Dia punya gender. Okey, bermakna katalah 15 juga, ya. Kalau dia guna asyarata muannas, jadi yang digit yang khamsata ni tak boleh guna khamsata dah. Dia gunakan khamsa. Khamsa asyarata. Dia mesti berlawanan. Itu bergantung kepada apa yang dibilang tu nanti. Ya, apa yang dibilang. Jadi Homsun. Tapi kalau kata kalau dia saja khamsatun. Kalau apa 5 saja kan? Khamsatun. Bila nak menjadi dan belah dia tak mengambil dia mengambil dari atas khamsata, bukannya khamsatun. Dan dia gugur tanwin dia. ini muannas. Ini muannas. Jadi kalau kata yang 15 ni dia jadi muzakkar dia Kalau muzakkar khamsa. Homsa. Khamsa. Tapi bila khamsa asyara ni kena muannas, dia menjadi lawan. Asyarata. Khamsa asyarata. Dia lawan gender. Satu muzakkar, satu muannas. Dan sampailah ke 19 tis'atun. Kalau 9 ialah tis'atun. Tak nampak ya kesel ya. Ya, lepas tu 10 dia asyara lah. Ya, dia berlawanan. Tis'atun muannas, asyara muzakkar. Ya. Jadi dia jadilah tis'ata.
Asalnya tis'atun jadi tis'ata asyara. Ya, nanti kalau lawan itu homework yang kita buat ni lah. Homework ni belahan muannas ni kan. Ya, yang kita tunjuk ni ialah dalam bentuk muzakkar. Ya, apa yang muzakkar? Asyara tu muzakkar ya. So bila asyara muzakkar, unit dia muannas. Ya, jadi kalau nak menjawab ni apa ni yang belah kiri ni kena tukar lah. Ya, kena tukarkan nombor tu jadi muannas dia kalau 11 hingga 20 akan jadi pada asyarota. Ya, muzakkar dia asyara, muannas dia asyarota. Jadi bila asyarota, apakah unit apa digit dia tu? Berlawanan lah. 13 ke 19 berlawanan ya. Tak apa, nanti buat homework. Lepas tu dalam kelas nanti bincangkanlah ya. So sebelum tu kita ambil pengenalan sajalah, iaitu bilangan ni dia membabitkan apa yang dibilang lah. 1 cawan, 3 kerusi, tadi cuma nombor saja kan ya. Jadi dia akan melibatkan banyak benda yang dibilang. Ya. So benda yang dibilang tu dipanggilkan ma'dud. Yang nombor yang dibilang tadi dipanggilkan al-adadu. Yang dibilang tu ma'dudu. Ataupun kita panggil dia ma'dud. Kalau 3 kerusi itu ma'dud lah. 3 orang tu jadi ma'dud. Yang dibilang ya. Okey. Nah, dan sebagai contoh kat sini pun ada kita. Okey, contoh dalam ayat ni innama ilahukum ilahun wahidun. Jadi yang nombor ilah wahid adalah wahidun. Apa yang dibilang tu ilahun, Tuhan tadi, Tuhan yang satu. Jadi wa ilahun tu ma'dud dia. Berapa yang dibilang tu dipanggil al-adadu ilah wahidun. Nah ya. Dalam ayat contoh ayat kedua ni wa minal lailis naini, al-laili ni malam. Malam tu lah yang dibilang. Berapa malam? 2 malam kan ya. Jadi isnaini itu ialah al-adad. Dan apakah yang dibilang tu ialah ibili ya, malam pula laili itu. Al-ibili. Ibili itu ialah unta. Unta ya, ada 2 unta. Dan daripada 2 unta dipanggil. Jadi unta telah yang dibilang 2 tu dipanggilkan ma'dud. Okey. Doktor, memang yang objek tu di depan angka ni. Untuk 1 dan 2 berbeza dengan yang lain. Okey. Nampak? Itu saya kata pattern tu. 1 dan 2 pembilang dia ialah sifat. Dia di hujung. Okey. Bendanya dulu disifatkan. Okey. 2 pun gitu. Bendanya disifatkan. Jadi pembilang tu jadi isim sifat. Okey. Itu pattern dia. Tetapi 3 kata tak. Dia nombor dulu barulah dia yang dibilang. Okey. Salasa layalin. Jadi salasa ni nombor lah. 3 malam. Kan? Tengok pattern bila 3 kata dia dah berbeza daripada 1 dan 2. Maknanya undang-undang dia 3 kata. 1 dan 2 tu dia buat hal sendiri. Macam tu, dia ada pattern dia sendiri. Ya. So apa yang dibilang tu tak kira 1, 2, apa yang dibilang tu dipanggilkan ma'dud. Berapa yang membilang tu dipanggil al-adadu. Al-adad. Okey. Untuk permulaan ni kalau tak ingat tak nampak lagi pattern pun tak apa ya. Kita cuma sini apa dia? Ya, ni yang saya kata tadi ya. Nota tu perhatikan penggunaan nombor bilangan al-adad bagi 1 dan 2 berbeza dari 3 ke atas. Ini termasuklah nanti bila bahagian belah pun macam tu juga. 11 dan 12 ni dia ada cara dia sendiri. Bila 13 ke atas ada
pattern dia sendirilah. Ya. Nah, okay. Untuk permulaannya sekurang-kurang kita dah familiar dengan ni dulu ya. Macam mana nak membilang, default dia mesti untuk apa ni, bilangan yang muzakkar dia bermula dengan 1, 2 tu muzakkar, tetapi 3 kata dia mengambil muannas. Ya. Begitu juga untuk apa? Ini kumpulan lah Syarah baru sampai tadi. Ini kumpulan apa ni? Kata nama adat ni dia ada 4 kumpulan. Ada nombor saja kita panggil asasi. Ada yang kedua tu turutan. Turutan mana? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang pertama, yang kedua itu dipanggil turutan. Ya. Yang ini ialah 1, 2, 3, 4. Dipanggilkan kardinal. Harap dia al-asasi. Kalau turutan yang pertama, yang kedua, nombor 3, nombor 4 tu, itu dipanggilkan ordinal. Arab dia pun turutan kita boleh tahu sebab tartib. Ni daripada perkataan tartib dipanggil al-tartibi. Tartib. Kan? Macam dalam rukun sembahyang, kena ikut tartib. Nombor 1 siapa nak buat, nombor 2 siapa nak buat. Itu dipanggil turutan. Lepas tu pecahan, fraction. 1/4, 1/2, separuh, 3/4, kan? Itu pecahan. Dalam Arab dipanggil al-kasru. Ya. Daripada perkataan kasaro. Kasaro ni maknanya pecah. Kalau gelas tu pecah tu, dia menggunakan kasaro. Dan daripada kasaro digunakan al-kasru. Pecahan. Fraction lah bahasa Inggeris dia. Ya. Dan selain daripada 3 ni, dia panggilkan sifat tau'iziyah. Ya, ini Arab dia. Ya. Melayu ni saya belum lagi terbaik lah ni ya. Sifat dalam bentuk pembahagian. Jadi dia kompleks sikit ya. Tapi untuk permulaan ni kita fahamkan apa selain pada 3 ni yang atas tu, kalau juga terlibat dengan al-adat, itu dimasukkan dalam yang keempat ni. Ya, yang kardinal tadi tu macam mana Ustaz? Dia sebabnya nombor 2 tu, ordinal tu ordinal tu dah memang ikut turutan. Ordinal tu turutan. Yang al-sasar asasi, asas mana nombor 1, 2, 3 berapa ya, nombor berapa, 1 bilangan lah. 1, 2, 3, 4 bilangan. Yang ordinal dia bukan bilang, dia turut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, ke 100. Biasanya dia Melayu dia ada ke lah. Ke berapa kan. Itu dipanggil turutan. Kalau nombor ni dia tak ada turutan, dia berapa saja. Kan, ya? Pecahan quite straightforward lah ya. Nanti pecahan ni kita banyak contohnya dalam Al-Quran menceritakan pembagian harta pusaka kan ya. Apabila seorang tu meninggal, yang meninggal ni ada anak ke tidak dan sebagainya, ada bapa ke tidak, berapa. Itu semua digunakan pecahan ni. Ada separuh, ada 2/3, ada 1/2 dan sebagainya tu kan ya. Okey. So untuk permulaan buat ni sajalah. Ya. 1 hingga 10 penuhkan. Ini ya, ini sampai ke 4 tu penuh sampai 120. Ya, cuba penuhkan apa dia. Nombor 2 tadi sebagai contoh, ya, muzakkar dia pun isnani. Kan? Ya ni. Tapi tak nampak kesel pula dia. So muannah dia isnatani. Okey. Nombor 3 tadi apa dia? Muzakkar. Yang 3 tadi kita belajar apa? Muannas. Salah satu. Salah satu nak muzakkarkan dia apa? Gugurkan mabutah. Jadilah salasun. Kan? Okey. Dan seterusnya lah. Sampai ke 10. Ya, 10 tadi kita belajar sini apa? Ansyaratun. Muannah dia kan. Muzakkar dia gugurkan tambah mutah jadi ansyarun. Syarun. Kalau tu nombor 1 tu ada ahadun atau wahidun, nombor 2 pun ada 2 macam tu juga kan? Tak ada. Dia yang ni yang untuk 1 saja. Jadi 1 ni Quran menggunakan 2 cara ya. Kadang-kadang kita tengok macam ni ilah hukum wahidun dia guna yang ni.
muzakkar. Jadi kalau wahidun, muannas dia ialah wahidatun. Bila ummah, muannas kan? Dia ada tamu besar. Ummatun. Satu ummah tak boleh guna wahidun. Dia kena digunakan muannas juga lah. Wahidatun. Ummatun wahidatun. Itu ya. Tetapi kadang-kadang Quran menggunakan satu dalam bentuk ahada. Ahadun. Ahadun. Ahad. Qul huwallahu ahad. Bukannya wahidun. Jadi kalau nak gunakan ahad dalam bentuk makna, dia gunakan ihda. Ya ni. Tadi ahadun ya. Tapi bila makna dia ihda. Sebab apa tak ada tanwin? Untuk mata sebab ujung dia tu alif mad. Alif mansurah tu ialah alif mad. Sebab tu ihda. Okey, boleh. Ya tak apa. Minggu ni kita cuma memperkenalkan saja ya. Kita tak expect terus mahir ya. Sebab kemahiran tu akan memerlukan latihan. Nanti bila kita berlatih ya, dan terutamanya kita akan cuba menerangkan dia dalam konteks ayat nanti, barulah kita akan lebih memahami lah ya. Okey, saya ingat untuk hari ini kita sampai sini saja dan kita akan sambung lagi ya minggu depan insya-Allah ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum ya karim.